Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farah Anissa binti Muhammad Faizal. Jadi hari ini saya akan merumuskan 3 video berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan daripada hasil kumpulan kami cari. Jadi, pengetahuan mengenai pertumbuhan dan perkembangan adalah sangat penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk perancangan kurikulum dan mencipta teknik mengajar kepada semua pelajar di dalam pelbagai peringkat perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang saling berkait. Untuk pengetahuan mengenai psikologi pertumbuhan dan perkembangan membolehkan guru memahami perkembangan konsep yang dicapai oleh kanak-kanak dari segi pelbagai umur dan pelbagai peringkat umur. Sebagai contoh, guru boleh merancang sesi pembelajaran awal bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah speech delay ataupun lambat bercakap. Hal ini kerana yang mempunyai masalah perkembangan ini tidak sama dengan kanak-kanak yang normal. Oleh kerana kanak-kanak ini mengambil masa untuk mereka memahami sesuatu ayat yang diolahkan oleh guru ataupun mengambil masa untuk apa yang guru ajarlah. Jadi tumpuan bagi pembelajaran kepada mereka haruslah diberi perhatian lebih. Kadang-kadang kita tertanya bagaimana speech delay ini boleh berlaku. Antara punca hal tersebut adalah di mana ibu bapa memberi terlalu banyak pendedahan gadget terhadap anak-anak mereka disebabkan ibu bapa ni tak nak diganggu. Disebabkan apabila anak mereka ni menangis, ibu bapa nak cepatkan nak cool down anak mereka just bagi gadget. Jadi oleh sebabkan itu terhasillah speech delay ni. Bukan itu saja, di mana ibu bapa yang kurang bercakap dengan anak-anak ni juga boleh berlaku. Hal ini sewajarnya bagi kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke bawah, mereka sepatutnya kebanyakan melakukan aktiviti direct touch and direct interaction dengan kanak-kanak tersebut lah. Seterusnya, bagi video yang berkait dengan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak ialah kanak-kanak yang mempunyai masalah sindrom Down. Kanak-kanak seperti ini, ibu bapa ataupun orang dewasa haruslah memain peranan yang penting dalam memenuhi keperluan kanak-kanak tersebut seperti kasih sayang, kebajikan dan memberi kata-kata yang positif kepada mereka. Kerana kanak-kanak yang mempunyai masalah pertumbuhan seperti ini, mereka tidak mampu melakukan sesuatu sendiri. Kerana mereka sangatlah berbeza dengan orang-orang lain dan dengan kanak-kanak yang normal. Kanak-kanak yang mempunyai sindrom Down ni cenderung kepada mereka senang dibuli, senang didera sebabkan mereka ni kurang kelainan upaya. Oleh itu, ibu bapa haruslah memantau apabila ibu bapa menghantar kanak-kanak yang mempunyai sindrom ni ke taska ke tempat penjaga ke. Ibu bapa perlu lebih teliti ataupun kena fokus lah. Takut anak-anak mereka kena dera ke, dera ke. Sebab kanak-kanak ni bila mereka kena dera, diorang takut untuk bercakap yang benar kepada ibu bapa mereka. Takut mereka kena benda yang sama. Jadi bagaimana kanak-kanak yang mempunyai sindrom Down ini boleh terjadi? Antara puncanya adalah disebabkan faktor genetik. Dalam ahli keluarga mereka terdapat adanya salah seorang mempunyai sindrom Down. Yang kedua disebabkan ibu yang mengandungkan anak itu adalah lewat usia. Bagi istilah sains pula, sindrom Down ini merujuk kepada ciri-ciri tertentu yang berlaku kepada kanak-kanak dan orang dewasa yang mempunyai bilangan kromosom nombor 21 yang tidak normal. Sebagai manusia, kita mempunyai 46 kromosom ataupun 23 pasangan kromosom. 22 pasangan dianggap autism dan pasangan lain adalah kromosom seks sama, di mana XY bagi seorang lelaki dan XX untuk wanita lah. Disebabkan itulah terhasillah kanak-kanak yang sindrom Down ini, kalau mengikut istilah sains lah. Akhir sekali, bagi video yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah obesiti. Dalam hal ini, ibu bapa perlulah memain peranan yang sangat penting kerana seorang kanak-kanak yang mempunyai masalah berat badan yang berlebihan daripada kecil akan mendatangkan kemudaratan terhadap kesihatan mereka serta perkembangan dan pertumbuhan mereka juga akan terkesan.
Oleh itu, ibu bapa perlulah menjaga makanan kepada anak-anak mereka dan ikut tiga segi itulah makanan berkhasiat itu. Bukan itu saja, kata-kata dorongan dan pujian haruslah diberi kepada kanak-kanak ini sebagai insentif terhadap pembangunan diri mereka, supaya apabila ibu bapa kata jangan makan gula, jangan makan benda-benda manis, so kanak-kanak ni tak ada terkecil hati, terasa macam ibu bapa ni tak sayang mereka, ibu bapa ni nak dorong mereka tak bagi makan. So kita perlulah bagi kata-kata yang positif terhadap kanak-kanak ini, bagi tahu kenapa tak boleh ambil ini, kenapa tak boleh makan ini. Jadi, intelektualnya, jika kanak-kanak itu dibentuk dengan baik, maka kanak-kanak itu menjadi insan yang mulia dan baiklah. Itu sahaja. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bermula pada tahun 1954 telah diistilahkan bahawa Hari Kanak-kanak Sedunia, manakala di Malaysia kini mula meraihkannya pada tahun 1999 bagi mengingatkan bahawa masyarakat betapa pentingnya hak kanak-kanak dijaga dan dibela kerana ia adalah amanah dan merupakan aset serta modal insan negara pada masa depan yang sepatutnya dididikkan, dibangunkan dan dilindungi. Kanak-kanak juga perlu diiktirafkan sebagai individu yang mempunyai pemikiran dan hak untuk hidup selamat serta gembira tanpa ada sebarang diskriminasi, kerana kanak-kanak pada usia 18 tahun yang kebiasaannya menjadi mangsa peneraan, terutamanya bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah sindrom. Untuk meningkatkan kesedaran dan komitmen dari pelbagai pihak terhadap usaha melindungi kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama dan juga mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra kepada kanak-kanak. Sebagai seorang dewasa, kita tidak harus menyalahkan kanak-kanak atau melepaskan tekanan serta kemarahan itu pada kanak-kanak. Mereka tidak berdosa dan tidak sepatutnya dimarahi. Mereka sepatutnya disayangi, bukan sebegitu rupa atau boleh katakan didera. Saya berharap kepada rakyat negara ini dapat terus menanam rasa cinta ke keluarga, memupuk perasaan sabar yang tinggi dan menghargai antara satu sama lain. Ya, sudah tentu isu ini mempengaruhi diri saya secara peribadi kerana ia melibatkan kanak-kanak yang kurang upaya iaitu OKU, di mana mereka mempunyai tahap kecacatan intelektual. Kanak-kanak screen down ini juga mempunyai ciri-ciri yang lain seperti berbadan kempal dan rendah serta agak bungkuk. Mereka juga majoritinya berambut lurus dan lembut. Kebiasaannya, kanak-kanak ni juga suka bermanja, bermain dan bergembira, di mana mereka mudah mesra serta dapat bergaul dengan baik. IQ diorang ni, mereka ni adalah di antara 30 ke 80. Kebiasaan juga kecacatan mereka dapat dikesan sebaik selepas lahir. Dan bagi kanak-kanak yang normal pula, IQ kanak-kanak umur 5 tahun mencapai 50 hingga 75, dan pada usia 10 tahun ia berkisar antara 70 hingga 80. Pada pandangan saya lah, kualiti yang akan menjadikan saya ni sebagai seorang pendidik atau pengawal awal kanak-kanak adalah dengan memahami etika sebenar sebagai seorang pendidik awal kanak-kanak. Profesionalisme ni juga adalah kunci kepada peningkatan kualiti proses dan hasilnya. Guru ni perlu menunjukkan disiplin dan tingkah laku sebagai seorang guru yang profesional. Guru juga perlu bertindak di antara landasan etika dan tata cara kerja. Di samping itu, tahu menilai pelajar dan tahu menilai diri, menjadi seorang guru yang proaktif dan mampu untuk duduk bergandingan dengan sesiapa sahaja. Selain itu, membina kredibiliti sebagai seorang guru yang layak diteladan dengan mempunyai sifat dan ciri-ciri yang unggul sebagai penyampai ilmu, sebagai penyampai nilai luhur, pemimpin, penunjuk ajar kepada kanak-kanak yang lain. Hello, nama saya Aisyah Yasudabel, nombor matrik 32120074401. Ini saya bercakap pasal lambat bercakap. Saya memilih video ini kerana terdapat segelintir anak-anak dalam masyarakat kita mengalami masalah lambat bercakap.
Ia adalah masalah perkembangan biasa yang menjejaskan sebanyak 10% kanak-kanak prasekolah. Berdasarkan kajian purata anak yang boleh mula bercakap ialah pada sekitar umur 1 tahun ke atas. Akan tetap terdapat juga sesetengah anak yang masih tidak pandai bercakap walaupun sudah berumur 3 tahun. Selain faktor semula jadi punca anak lambat bercakap juga mungkin datangnya daripada kesilapan ibu bapa sendiri. Punca pertama anak lambat bercakap adalah kurang terlibat dalam perbualan. Ibu bapa anda perlu berbual dengan anak-anak. Punca kedua ialah kurang pendedakan pada perkataan. Seterusnya, isu semasa yang terkait oleh video tersebut ialah masalah anak lambat bercakap. Ia juga bergantung kemungkinan kanak-kanak itu berdepan pelbagai isu lain termasuk masalah fokus, autism, kemahiran motor kasar dan saraf. Seterusnya, isu ini dapat dikenal pasti. Malah isu ini juga banyak melibatkan dengan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak pada masa kini. Selain itu, kita boleh melihat video tersebut banyak memberi impak positif dan menampakkan pergerakan ke arah penyelesaian yang kita semua kehendaki dalam masalah tersebut. Terdapat banyak jenis perasaan yang ditimbulkan di dalam video tersebut. Antaranya ialah perasaan takut. Perasaan ini muncul kerana video itu banyak memberitahu tentang bahayanya masalah-masalah lambat bercakap ini dan masalah tersebut tidak boleh dipandang tidak berharga, terutama sekali kepada golongan kanak-kanak. Hal ini kerana masalah tersebut akan banyak memberikan impak yang negatif dalam diri seorang kanak-kanak. Kanak-kanak yang berkaitan dengan isu lambat bercakap ini ialah kanak-kanak ialah mestikan guna perkataan yang pendek, mudah apabila bercakap dengan kanak. Perkataan tunggal mudah difaham dan diingat oleh anak. Juga mereka boleh mudah meniru perkataan itu dalam kadar yang singkat. Selain itu, go slow, kurang kecepatan. Perkataan kita apabila bercakap dengan mereka untuk beri mereka masa untuk faham apa kita cakap. Pada pandangan saya, ibu bapa boleh dicuba rumah ada fokus pada komunikasi. Contohnya, bercakap dan bernyanyi dengan anak serta mengalahkan mereka boleh meniru bunyi dan isyarat. Seterusnya, ibu bapa boleh membaca kepada anak seperti mulakan membaca apabila anak masih baik. Di samping itu, guna situasi harian. Contohnya, bercakap sepanjang hari dengan anak mengenai apa yang anda buat, lihat atau makan. Pastikan ia perkara mudah. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Ruby, anak perempuan Robert. Nombor matrik saya 321-200-7371. Saya dan kawan saya hari ini akan membentangkan atau mempresentasikan tentang lambat percakapan kanak-kanak. Terdapat banyak perkara atau faktor yang menyumbang kepada masalah lambat bercakap, seperti genetik semata-mata kerana ia hanya berisiko sekiranya ada ahli keluarga terdekat mengalami masalah yang sama. Faktor yang lain termasuk kurang rangsangan
sejak kecil kerana didedahkan dengan gadget sehingga tidak bercakap, serta ibu bapa yang terlalu sibuk sehingga bekerja tidak bersempat berkomunikasi dengan anak mereka. Bukan itu saja, kanak-kanak ini mungkin berdepan dengan isu lain termasuk autism seperti masalah saraf, perkembangan dan sebagainya. Ibu bapa disarankan membawa anak mereka untuk pemeriksaan doktor jika pertuturannya sukar untuk difahami seperti pada tahap usia mereka. Contohnya, ibu bapa seharusnya boleh memahami sekitar 50% percakapan anak pada usia 2 tahun dan 75% daripada ketika berusia 3 tahun pada usia 4 tahun. Apa yang diucapkan kanak-kanak seharusnya dapat difahami sama ada oleh ibu bapa atau individu di luar. Sekarang saya lanjutkan presentasi saya kepada kawan saya. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hafizah binti Azman, nombor matrik 3212008-151. Saya ingin menerangkan dengan lebih lanjut mengapa saya memilih video obesiti. Saya memilih video ini kerana terdapat segelintir kanak-kanak dalam masyarakat kita yang mengalami masalah berat badan, tetapi ramai yang masih berfikir dan tertanya apa sebab obesiti ini berlaku kepada mereka. Mungkin akan ada yang mengandaikan bahawa ia pastinya berkaitan dengan faktor diet serta genetik, lantas menjerumus kepada masalah berat badan yang berlebihan. Ya, ia sudah tentu itu adalah puncanya, namun mungkin ada punca lain lagi sebab terjadinya obesiti di kalangan kanak-kanak berlaku. Ini secara tidak langsungnya menunjukkan bahawa masalah obesiti dalam kanak-kanak adalah sangat membimbangkan dan tidak lagi boleh dibiarkan. Perkara yang paling utama adalah usaha membendung masalah ini adalah dengan mencari sebab obesiti berlaku sama ada pada orang dewasa maupun kanak-kanak. Isu ini dapat dikenal pasti, malah isu ini juga banyak melibatkan dengan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak pada masa kini. Selain itu, kita boleh melihat video obesiti tersebut banyak memberi impak yang positif dan menampakkan pergerakan ke arah penyelesaian yang kita semua kehendaki dalam masalah video obesiti tersebut. Video obesiti di kalangan kanak-kanak itu banyak memberikan gelagat dan respon yang positif yang boleh kita pelajari. Contohnya, menerangkan tentang apakah punca menyebabkan berlakunya masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Selain itu, berkongsi tentang peranan ibu bapa dalam mengawal masalah obesiti. Seterusnya, memberi pendapat tentang peranan guru dalam mengekang masalah obesiti di kalangan kanak-kanak dan ahli panel. Yang terakhir, berkongsi tentang rancangan pemakanan untuk mengawal obesiti di kalangan kanak-kanak. Terdapat beberapa jenis perasaan yang timbul dalam video tersebut, antaranya ialah perasaan takut. Perasaan ini muncul kerana video ini banyak memberitahu tentang bahayanya masalah obesiti ini dan masalah tersebut ini tidak boleh dipandang remeh, terutama sekali kepada golongan kanak-kanak. Hal ini kerana masalah tersebut akan banyak memberikan impak yang positif dan negatif dalam diri seorang kanak-kanak. Hak kanak-kanak yang berkaitan dengan isu obesiti ini ialah kanak-kanak mestilah disediakan dengan makanan berkhasiat mengikut piramid makanan. Selain itu, kanak perlulah dijauhkan daripada mengambil makanan yang tidak sihat dan berkalori tinggi seperti nasi lemak, roti canai dan makanan segera. Seterusnya, guru-guru mestilah memastikan kanak-kanak sentiasa aktif dengan bermain permainan yang boleh membawa ke arah kecergasan diri dan melibatkan diri dengan kurikulum yang telah ditetapkan dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Perubahan yang perlu dilakukan apabila terlibat dengan kanak-kanak ini ialah kita mestilah mengawal pengambilan makanan kanak-kanak. Hal ini kerana antara faktor yang mempengaruhi masalah obesiti di kalangan kanak-kanak ini adalah pemilihan kanak-kanak yang tidak sihat, makanan yang berkalori tinggi. Selain itu, kita perlulah mengajar dan menerapkan dalam diri mereka bahawa masalah obesiti ini sangat berbahaya dalam usia mereka, supaya mereka boleh berwaspada atau berjaga-jaga dalam pengambilan makanan yang mereka makan. Isu obesiti ini banyak mempengaruhi diri saya sendiri secara peribadinya kerana saya juga jarang mengamalkan pengambilan makanan yang berkhasiat dan mengikut piramid makanan yang betul.
Akhir sekali, setiap masyarakat mestilah bekerjasama untuk mengakar masalah obesiti untuk memudahkan para keluarga dan kanak-kanak mengamalkan gaya hidup sihat. Walau bagaimanapun, perubahan boleh dilakukan dengan bermula dari rumah kerana keluarga adalah nukleus kepada masyarakat dan ibu bapa atau penjaga perlu menunjukkan contoh yang baik.